pada minggu ketiga lah mengajikan Rumah yang Ram Ustaz Rajahan. Alhamdulillah dapat dah lama dah. Bismillah. Saya cop dah lama dari tahun lepas. Kat semua saya kalau cop pun terlepas. Dua orang Ustaz yang saya payah nak dapat. Satu Ustaz Muhyiddin, satu Ustaz Afiq. Ustaz Muhyiddin sekali tu yang dapat datang ni. Alhamdulillah kita bebas lah untuk permulaan kita bebas. Hari ni kebanyakan orang jalan jauh tak datang. Sebab ada penduri. Jadi ada yang ni Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah biasanya ada kat 20 orang. Kita akan teruskan kuliah macam biasa lah. Berapa Ustaz, berapa ni. Biasanya kalau yang Ustaz yang lain dia buat sampai 4.30 macam tu lah. Dia tunggu Ustaz lah. Pun ramai, kakak pun ramai. Ustaz Afiq selain daripada kita punya tenaga pengajar di masjid, di seorang tempat saya dia juga penuh lah. Masjid mana yang orang selalu pergi kuliah mesti pernah jumpa lah, mesti kenal. Dia sepupu kepada Ustaz Nur Salam, pernah mengajar kita juga. Kenal kan Ustaz Nur Salam? Kita pergi rumah dia masa kahwin. Okey, kan kita pergi kan? Kita pergi. Dan Ustaz Afiq ni tenaga pengajar pentadabbur Al-Quran Quran time. Quran time TV9. TV9. Hari apa Ustaz? Hari apa? Ikut sebab ikut dia tak tetap. Okey. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya silakan pada Ustaz. Baik, terima kasih. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha tuan rumah saudara Asid dan istrinya, seluruh barisan jawatan kuasa yang menjayakan majlis pada petang ini, dan kepada semua para hadirat muslimat, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah untuk kali yang pertamanya kita bertemu dan berjumpa. Sebenarnya bukan kali pertama juga, dulu lama saya pernah juga di sini dan dah terhenti lama, dan ini dijemput kembali alhamdulillah dan kita bertemu pada petang ini. Dan saya belum lagi tentukan apakah kitab ataupun tajuk khusus yang akan kita gunakan, kerana kali yang pertama ini adalah kali pengenalan untuk kita bincangkan apakah topik yang dapat kita sama-sama bincangkan nanti pada pertemuan-pertemuan akan datang. Hadirin kaum muslimin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan kalau melihat di dalam agama ini, Allah Ta'ala sebagaimana dia melebihkan satu masa dengan masa-masa yang lain, dan dia juga melebihkan satu tempat dengan tempat-tempat yang lain. Maknanya dalam satu tahun ada bulan yang lebih baik daripada 11 bulan yang lain, iaitu bulan Ramadan.
Bulan Ramadan. Dalam setahun, dalam 11-12 bulan, ada satu bulan lebih baik daripada semua bulan yang lain, namanya bulan Ramadan. Dalam setahun ada satu hari yang lebih baik daripada semua hari yang ada dalam 360 hari. Hari apa? Hari Arafah. Dalam seminggu Allah Ta'ala melebihkan satu hari daripada 6 hari yang lain, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat lebih baik daripada hari yang lain. Hari Arafah lebih baik daripada setahun hari yang lain. Bulan Ramadan lebih baik daripada 11 bulan yang lain. Macam itulah juga Allah melebihkan tempat daripada tempat-tempat yang lain. Allah melebihkan Masjidil Aqsa, Palestin, lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. Allah menjadikan Masjid Nabawi di Madinah lebih baik daripada masjid yang lain. Allah menjadikan tanah Mekah, Masjidil Haram, lebih baik daripada semua masjid yang ada di atas muka bumi ini. Itu dinamakan tempatnya lebih baik daripada tempat yang lain. Jadi tuan-tuan, dengan itu Allah Ta'ala kadang-kadang menjadikan bulan ni ada peristiwa ini dan dia lebih baik, bulan ni ada peristiwa ini dan dia lebih baik. Kenapa nak kena ada beza-bezakan macam ni? Kenapa nak kena beza-bezakan? Kenapa nak kena kata Jumaat lebih baik daripada 6 hari yang lain? Kenapa nak kena sebut bulan Ramadan? Kenapa dalam satu hari, 1/3 malam lebih baik daripada waktu siang? Kenapa sebelum subuh lebih baik daripada selepas asar contohnya? Kenapa itu ada? Kenapa ada perbezaan itu? Supaya apa? Tuan-tuan tengok. Supaya manusia ataupun jiwa kita ni tuan-tuan, dia senang bosan dengan satu keadaan. Bosan dengan satu keadaan. Lalu bila datang satu keadaan yang lebih baik, dia menjadi motivasi dia untuk kuat balik buat benda tu. Contoh, tuan-tuan baru lepas Ramadan, dah buat amal, masuk raya. Raya dah makan lodeh, kentang, ketupat, itu, ini, kuih raya, lemak. Kita dah jauh balik daripada Quran. Kan? Jauh balik daripada tazkirah, jauh balik daripada sekian dan sekian. Panjang tempohnya. Kemudian tiba-tiba datang balik awal Muharram. Kita disuruh untuk banyakkan awal Muharram, Zulhijjah. Kita disuruh banyakkan amal, jadi semangat balik kita. Allah paling suka 10 hari ini. Kemudian lama datang pula Maulidur Rasul contohnya. Sifat jiwa manusia ni tuan-tuan, dia ada masa dia akan bosan dengan satu keadaan. Maka dengan itulah dibawa kelebihan masa dan waktu untuk dia dapatkan hal tersebut supaya dia bersemangat. Makcik, kalau makcik setiap hari ulang surau Jalan Daud, balik. Surau Jalan Daud, balik. Surau Jalan Daud, balik. Surau Jalan Daud. Ada masa sekali nak pergi Masjid Singapura. Ubah jiwa. Kan? Dah duduk kat rumah, tak keluar-keluar. Tak keluar-keluar. Tak keluar. 3, 4, 5, 6 bulan. Sekali-sekala pergi KL. Balik murah balik tu, jiwa kita rasa baru. Semangat balik jumpa kawan-kawan, pergi masjid. Dan ini sifat manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis kepada seorang wanita yang sampai letak tali dekat dalam masjid. Kalau dia penat sembahyang, dia gantung badan dia. Maknanya dia sandar. Biar boleh sembahyang lagi. Kalau dia sembahyang tu penat lagi, sandar. Maknanya tak nak berhenti. Kemudian Nabi SAW kata kepada dia, buatlah amal sekadar yang mampu. Kerana Allah tak pernah bosan melihat kamu beribadah sampai kamu yang bosan buat ibadah itu. Kamu ada masa akan bosan. Maka tukarlah ibadah itu. Pelbagaikan, tukarkan suasananya. Makcik dah memang masjid, lama-lama rasa nak pergi umrah. Nampak tak? Pergi sana, kita rasa kuat balik semangat baru. Balik ada semangat lain. Hadirin semua, ini adalah sifat jiwa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin semua, yang suka saya nak bawakan kepada tuan-tuan semua, dalam kehidupan manusia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bila turunkan dan berikan satu ibadah, ibadah itu dia memiliki peranan dan kesan. Okey, dia ada peranan dan dia ada kesan dalam kehidupan. Apa kesan dan peranan ibadah? Tuan-tuan, kalau sembahyang, puasa, zikir, iktikaf, dia ada kesan dalam diri kita. Apakah kesannya?
dalam diri seorang. Kalau orang sembahyang betul-betul, puasa betul-betul, apa kesannya dalam diri manusia? Apa boleh? Hadirin semua, ibadah tu kalau buat dengan betul, buat dengan khusyuk dan betul, kesannya adalah jiwanya akan bersih, tenang. Bila bersih, dia akan tenang. Bila tenang, dia akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Dengan itu tuan-tuan, setiap orang mesti mengambil berat untuk membersihkan jiwanya dan hatinya, sebagaimana orang mengambil berat untuk membersihkan bajunya. Makcik ni bukan anak-anak kecil yang makan coklat, makan es krim. Macam Sofi ni makan es krim, makan coklat, bajunya kotor, songkoknya hitam. Kan? Walaupun macam tu, kan? Baju makcik kotor juga. Tudungnya pun kotor juga. Dan kita akan ambil berat sebab nampak kotor dan kita basuh. Kata Syekh Abdullah Azzam, beliau mengatakan, ambillah berat dalam membersihkan hati dan jiwamu sebagaimana kamu mengambil berat dalam membersihkan pakaianmu. Bahkan kena ambil lebih berat dalam membersihkan pakaian, membersihkan hati dan jiwa lebih daripada membersihkan pakaian. Ada orang pakaiannya kotor sebab tak mampu nak beli baju lain, tetapi hatinya bersih, lebih bersih daripada yang berpakaian baru. Ada orang yang muka wajahnya, rambutnya tak sempat nak sikat kerana miskin. Kan kita jumpa duduk, kalau minang anak orang pun orang tak nak terima pinangan dia. Bajunya selekeh kerana kemiskinan. Tetapi Nabi SAW kata apa dia? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Dia itu kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah akan tunaikan sumpah itu. Dia cakap Allah akan tunaikan. Maknanya di sisi Allah dia besar. Kenapa benar? Jiwanya lebih bersih daripada pakaiannya. Dan hari ini kita banyak ambil berat, orang di luar banyak ambil berat tentang pakaian dan melupakan tentang pembersihan hati dan jiwa. Sedangkan tujuan daripada ibadah itu adalah menyampaikan kita kepada kebersihan jiwa. Dah. Sekarang ni hadirin yang dikasihi sekalian, kita akan masuk kepada satu topik tadabbur Al-Quran Al-Karim, yang itu menjadi saya punya spesialis lah, saya punya bidang. Untuk sama-sama insya-Allah pada hari ini kita mengambil tadabbur daripada surah yang paling pendek dalam Quran, bukan paling lah, pendek dalam Quran, iaitulah surah Wal As pun pendek. Ada 3 surah yang paling pendek sekali. Wal As, Inna A'tayna, Qul Huwallahu Ahad. Kan? Itu yang paling pendek tu dalam Quran. Dia punya baris dia pendek. Inna A'tayna pendek, Qul Huwallahu Ahad pendek, dengan Wal As pendek. Sofi nak surah yang mana? Qul Huwallahu, Wal As, Inna A'tayna, Qul Huwallahu. Baik, dia pilih Qul Huwallahu Ahad. Jadi tuan-tuan, petang ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca, saya baca, tuan-tuan ikut, untuk kita dapatkan fadilat baca surah Al-Ikhlas. Fadilat surah Al-Ikhlas ni apa dia baca? Ni bukan kat masjid sehala je, ni 2 hala. Soal dan jawab. Yang duduk bawah pun kena, duduk atas pun kena. Apa fadilat baca Qul Huwallahu Ahad? Kalau baca 3 kali jadi apa? Hadirin semua, membaca sekali Suratul Ikhlas menyamai baca 1/3 Quran. Macam baca 1/3 Quran. Kalau baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad, dapat pahala macam baca 1 Al-Quran. Itu fadilat baca Qul Huwallahu Ahad. Okey? Dan ada fadilat lain. Tentang fadilat lain. Apa fadilat lain antaranya? Siapa yang hatinya sangat suka kepada Qul Huwallahu Ahad. Siapa suka sangat Qul Huwallahu Ahad? Suka, asyik sangat suka. Maka dia akan disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menceritakan satu kisah
tentang sahabat ridwanullahu alaihim ajmain yang dihantar pergi perang. Di kemah perang tempat mereka duduk tu, diangkat imam untuk imamkan sembahyang berjemaah. Imam ni kalau sembahyang qul huwallahu ahad, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua nanti qul huwallah, sembahyang lain qul huwallah, sampai orang belakang ni rasa aduh, lagilah surah lain. Saya qul huwallah je. Balik jumpa Nabi, dia tanya kat Nabi Rasulullah, kawan kita ni kalau jadi imam bacanya qul huwallah je. Kemudian Nabi kata apa? Pergi kat dia, tanyakan ke dia, kenapa qul huwallah asyik dibaca dalam sembahyang? Orang pun tanya dia, kenapa kamu asyik baca qul huwallahu ahad je dalam sembahyang? Kenapa? Lalu dia menjawab, aku sangat mencintai surah ini kerana di dalamnya menyebutkan sifat Allah yang Maha Esa. Bawa cerita kat Nabi SAW. Bagi tahu kat Nabi, orang ni suka sangat qul huwallahu ahad sebab dalam tu cerita pasal sifat Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW kata tuan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah itu menyebabkan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Kita baca Allah sebab apa? Sebab pendek, cepat habis. Cepat habis. Okey, membaca qul huwallahu ahad kerana dalamnya terdapat sifat Allah yang mulia yang kita akan belajar sikit lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan belajar sekali tafsir dan tadabburnya insya-Allah. Baik, sebelum saya masuk surahnya, kita baca dulu sama-sama untuk ambil fadilat membaca surah qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hadirin semua, apa cerita turun surah ini? Ataupun apa sebab dibacakan surah ini? Macam mana, kenapa, apa sebab zaman Nabi tu surah ni dibaca? Ceritanya apa? Tuan-tuan mesti ambil satu niat, azam, paling tidak dalam Quran tu, kita tahu surah-surah ni apa dia punya latar belakang cerita. Sebab dengan tahu cerita belakang surah tu, menambahkan kefahaman kita terhadap makna surah. Makcik tahu qul huwallahu falaq, qul huwallahu binas, turun kenapa? Kita dapat faham ayat tu lebih baik. Surah Al-Mujadalah turunnya kenapa? Tahu maknanya akan jadi lebih baik. Ya, kena tahu kisah belakangnya. Surah An-Nur turunnya sebab apa? Kita akan tahu kisahnya apa. Jadi kena tahu setiap latar belakang kisah surah yang ada dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tak turunnya ceritanya tu sebab apa? Sebab apa? Kenapa Nabi sebut surah tu? Sebab ada orang musyrikin Mekah yang tanya Nabi soalan untuk dia balukan Nabi, untuk dia uji Nabi. Dia kata macam ni. Dia cakap macam mana, cik? Dia kata begini. Dia kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Tuhan kami, kamu dah tahu dah. Batu, kayu, besi, patung. Tu nampaklah kan? Sekarang ni Tuhan yang kamu sembah sekarang itu, sifatkan kat kami sifat dia macam mana. Adakah Tuhan kamu tu besi? Adakah Tuhan kamu macam kayu? Adakah Tuhan kamu diperbuat daripada emas? Dibuat daripada perak? Tak. Lalu tuan-tuan, ayat inilah Nabi bacakan kepada mereka. Qul
huwallahu ahad. Qul, katakanlah, sebutlah, jawablah kepada mereka yang tanya tu tentang Tuhan. Allah tu siapa? Daripada apa? Dibuat dari apa? Qul, jawab kat dia. Apa dia? Huwallahu ahad. Huwa, dialah. Huwa tu maknanya dia. Allah. Allah maknanya apa? Allah maknanya yang disembah sebenarnya. Allah, dia berkaitan ilah. Ilah maknanya yang disembah sebenar-benarnya. Qul huwallah, katakanlah dia iaitu Allah. Huwallahu ahad, dialah Allah yang disembah sebenar-benarnya. Okey? Yang selain Allah tak disembah sebenarnya. Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah yang disembah sebenar-benarnya. Ahad. Ahad maknanya apa? Tunggal lebih tepat daripada satu. Esa dan tunggal sama. Tunggal, esa lebih tepat daripada satu. Kerana satu ni adalah susunan nombor. 0, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dia dalam sekiraan nombor. Esa tunggal, satu je. Matahari tunggal contohnya. Bulan tunggal, dia satu je contohnya. Quran kata apa dia? Katakanlah wahai Muhammad, jawab kat dia. Tuhan kami yang kami sembah itu dia satu, dia tunggal, dia esa. Tidak ada yang kedua, yang ketiga, adik-beradik, kawan, tak ada. Allah Ta'ala se. Sedangkan Tuhan patung, ada tak banyak? Banyak. Patung naga ada, patung itu ada, adik-beradik patung ni ada, patung tu, macam-macam patung. Kayu, besi, batu semua ada, banyak. Allah esa. Yang disembah oleh Nabi Adam, itulah yang kita sembah pada hari ini. Allah Azza wa Jalla. Dah. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Somad maknanya apa? Cepat Safi. Somad maknanya apa? Allahu samad. Samad maknanya apa? Allahu samad. Samad maknanya apa? Samad artinya Pak B, tak ingat. Dah berapa tahun kita baca surah Qul Allah ni? Berapa tahun? Banyak tahun tu. Dari budak mengaji. Allahu Akbar. Sebab itu ada rancangan Quran Time sebenarnya. Tujuannya adalah supaya orang yang mengaji Quran daripada kecil ni, kadang-kadang sampai besar dia belum tahu makna ayat yang dibaca. Jadi dengan adanya tadabbur dia faham. Makcik, kalaulah sekarang ni makcik dapat satu surat daripada Raja Siam, Raja Thailand. Dapat surat, makcik dapat surat. Surat Raja Thailand sampai rumah. Tengok dia punya kepala surat tu, ui, ini bukan Malaysia punya ni, internasional. Kan? Tulis tu dalam bahasa Inggerisnya. Prince of Songkla, contohnya kan. Raja Songkla. Kita pun wah, hebat. Kita pun buka, oh, bising satu taman. Aku dapat surat daripada Raja Songkla, daripada Raja Siam. Sonok lah kan. Orang lain mana dapat? Paling tinggi pun dapat dari polis Diraja Malaysia. Itulah yang paling tinggi dapat. Dia pun keluarkan surat tadi. Kemudian dia pun buka sekali bahasa Thailand dah. Bahasa Thailand. Dia seronok dah tahu surat tu hebat daripada raja, tapi dia tak tahu nak baca apa. Sebab baca tu bahasa Thai. Bahasa Siam tak boleh nak baca. Baik encik, yang dapat surat tadi ni boleh dengan bahasa Siam, dia faham tak isi surat tu? Dia tahu tak raja tu nak apa kat dia? Tak, tuan-tuan, kita dapat surat daripada Allah dengan bahasa Arab.
Bila Raja Siam tu hantar surat dekat seseorang, maknanya ada mesej besar datang kepada kita. Sebab ini antara negara ni bukan biasa-biasa, mesti ada benda penting. Contohnya apa? Rupanya Raja Siam minta kita datang ke istana dia, masakkan tengah hari untuk dia, iaitu mi bandung muar. Itu dia nak sempena majlis perasmian istana baru dekat Songkla. Contohnya. Ya makcik. Rupa-rupanya itu, tapi kita punya balik tunjuk sini, dia tulis Arab dah. Altai unta bertumpuk-tumpuk di padang pasir. Nampak? Tak faham. Jadi dapat faedah tak dapat surat daripada raja besar, tapi tak tahu maknanya apa. Tanya kawan yang tahu baru faham maknanya apa. Tuan-tuan, Quran kita dah baca 60 tahun. Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Kita dah ulang banyak kali dah baca. Sampai Qul Huwallahu Ahad tu tak payah tengok boleh hafal. Kan? Maka kita tanya, Allah nak apa dekat surah ni? Kita kata, tak tahu. Ratus ribu kali dah kita baca. Ya, disitulah perlunya proses belajar makna ayat Quran. Supaya paling tidak, kalau tak tahu makna satu-satu pun tak apa. Nak belajar bahasa Arab balik memang lama lah kan. Paling tidak, dalam surah pendek tu, kita faham keseluruhan maknanya nak sampaikan apa. Paling tidak, kalau saya tanya makcik, dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang dalam tu Allah nak sampaikan apa? Paling tidak boleh jawab dah. Sikit je. Iaitu jangan kedekut kepada anak yatim. Jangan lupa bagi makan kepada orang miskin. Dah okey dah tu. Tahu dah mesejnya apa nak sampaikan. Walaupun terjemah satu-satu tak boleh. Makcik baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Hak tu apa mesej Allah nak sampaikan dalam tu? Entah ustaz. Jangan yang itu, yang dah hafal dah, Yasin wal Quranil Hakim. Ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Maknanya apa? Jadi tuan-tuan, ini adalah mesej daripada Allah. Kalau mesej daripada raja kita rasa besar, ini mesej daripada raja yang memiliki segala raja. Mesti yang disampaikan besar bukan kecil. Besar bukan kecil. Okay? Besar bukan kecil. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, mesti kita ambil satu langkah untuk mendalami makna ayat Quran. Jangan redha dengan diri kita yang tak tahu makna ayat Quran yang kita baca. Sampai kita tahu. Hatta kepada buka terjemahan. Tak apa, yang penting jangan redha. Kita redha diri kita. Alah ustaz, saya ni dah tua, saya baca je lah ustaz. Dah, jangan. Jangan redha dekat diri kita kalau kita baca ayat tu dan kita tak tahu makna dia. Kalau tak tahu satu-satu, tahu keseluruhan pun tak apa. Kerana itu mesej daripada Allah. Dengan mesej itulah kita faham apa kita nak kena buat. Okey, Allahus Samad maknanya apa? Allah adalah tempat. Mana dekat online ni ada jawab ni. Ammar Aizam. As-Samad ni tuan-tuan maknanya apa? Samad ni besar makna dia. Samad maknanya apa? Safi ingat Safi. As-Samad maknanya Allah tempat berhajat segala-galanya kepadanya. Dan dia tidak berhajat kepada selainnya. Allah As-Samad maknanya apa? Tempat berhajat segala-galanya kepadanya. Dan dia tidak berhajat kepada selainnya. Maknanya apa As-Samad tu? Maknanya tidak ada siapa pun di kalangan makhluk yang hidup melainkan dia berhajat kepada Allah. Kalau Allah tak ada, kalau Allah Ta'ala tak aturkan hidup dia, habis dia mati. Kita semua lah tuan-tuan, sama. Makcik cuba diberhentikan oksigen keluar daripada pokok. Dalam masa 5 minit je. Tak ada oksigen, udara semua tak ada. 5 minit. 3 minit kita semua mati dah. Lagi yang dia sesak nafas.
Jadi kita bergantung dan perlukan kepada Allah untuk teruskan pertumbuhan-tumbuhan. Supaya oksigen sentiasa keluar dan kita boleh dapat oksigen itu untuk hidup. Kita sangat berhajat kepada Allah. Ikan sangat berhajat kepada Allah. Bayangkan kalau dalam laut ikan yang sedang hidup itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berhentikan pergerakan airnya yang betul dengan masinnya tu terlampau masin atau kurang masin, ikan di air masin akan mati kerana tak cukup bekalan air. Saya suka bela ikan, tuan-tuan. Anak saya pun suka bela ikan. Okey. Kalau bela ikan air laut dalam akuarium, dia ada kiraan macam termometer tu letak untuk kira garam. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Satu. Kedua, airnya mesti hangat. Bukan hangat panas. Maknanya tak boleh terlalu sejuk. Dia ada steamnya dia. Okey, supaya airnya kekal macam air kat laut, tuan-tuan. Dekat laut tak gunakan alat, terbuka macam tu je. Allah jaga dia punya kadar. Bayangkan Allah Ta'ala tak takdir. Ikan pun berhajat kepada Allah. Pokok tauge, untuk dia pecahkan daripada biji apa tu? Kacang hijau tu. Ha? Kacang hijau lah kan? Benih tu lah. Kacang hijau tu keras ke lembut makcik? Ha? Yang biji yang masak bubur tu keras kan? Daun tauge keras ke lembut? Macam mana daun lembut nak pecahkan kacang yang keras? Dia kan kat dalam? Ya memang. Ha. Dia tu dalam tu macam dia boleh terbuka, pecah. Nampak tak? Hatta pokok tauge ni tauge, bukan durian musangking. Saya sebut banyak ayat musangking ni, mungkin tuan rumah hari ni sediakan durian musangking. Tak mesti. Nampak? Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, jadi sebab itu perlu kita sama-sama sedari dan fahami bahawa apa dia nak? Iaitulah setiap makhluk di dalam alam ini perlu kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, Allah perlu kepada kita tak? Kalau kita tak ada, tak hidup. Macam bayangkan kita tak ada kat dunia. Apa yang kurang di sisi Allah? Tak ada. Kalau kita semua tak sembahyang, semua kita tak sembahyang. Apa yang kurang di sisi Allah kekayaannya? Tak ada. Dekat Rusia ramai lagi orang sembahyang. Kat Mesir 2 juta lagi orang sembahyang. Dekat Indonesia 200 juta orang sembahyang. Kita tak sembahyang. Allah Ta'ala tak rugi. Yang rugi kita kalau tak sembahyang. Dia tak berhajat kepada kita, tak berhajat kepada ibadah kita. Tetapi kita selalu berhajat kepada dia. Betul tak? Itulah makna as-samad. Makcik, pandai. Alhamdulillah dapatlah sikit. Lega sikit balik hari ni, boleh tidur. Baik, sekarang saya nak ajar tuan-tuan doa menggunakan as-samad. Doa menggunakan as-samad. Bagaimana untuk berdoa menggunakan as-samad? Hadirin yang dikasihi sekalian, orang yang berdoa menggunakan as-samad, iaitulah di antara sebab untuk dimustajabkan doa. Doa dengan as-samad sebab dimustajabkan doa. Sebab dimustajabkan doa. Seorang sahabat Nabi berdoa. Dia doa macam mana? Dia doa, Nabi dengar. Dia doa, Nabi dengar. Dia kata, Allahumma inni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia doa macam tu. Dia sebut al-fardu as-samad. Nabi dengar. Nabi kata kat sahabat yang lain, Nabi kata orang tu, dia berdoa dengan nama Allah as-samad, yang kalau dia minta dengan nama itu, Allah tak tolak permintaan dia. Jadi makcik, kalau nak mustajab doa, banyakkan sebut as-samad dalam doa. Ya samad, ya samad, ya samad, ya Allah, ya as-samad, aku bermohon kepadamu sekian, sekian dan sekian. Boleh makcik? Itu sebab mustajab doa. Minta dengan namanya as-samad.
Kita ni tuan-tuan, ada orang nama Abdul Samad, panggilnya Samad. Samad dah tak jadi dah, Samad. Somad. Sod. Somad, bukan Samad. Tu bagi ke Haji Samad tu. Samad. Somad. Jadi dan minta kepada Allah dengan nama As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik. Hadirin yang dikasihi sekalian. Baik, sambung lagi ayatnya. Surah apa tuan? Surah Al-Ikhlas. Baik, apa lagi dia punya sambungan kita? Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Aman lam yalid. Apa? Lam yalid apa Sofi? Oh, belajar kat sekolah kan baru ni? Lam yalid. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Kenapa ayat ni nak kena ada? Tuan-tuan ingat tadi tak? Ingat tadi tak? Macam mana ayat ni turun sebab apa? Sebab orang kafir tanya sifat Tuhan Nabi ni macam mana? Nabi jawab, Tuhan aku tunggal. Satu. Nabi jawab yang kedua, dia itu tempat berhajat segala makhluk. Dia tak berhajat kepada makhluk. Sedangkan Tuhan selain Allah berhajat kepada makhluk. Makcik pernah tak tengok Tuhan lain? Ada kan? Dia nak ada tu macam mana? Dia kena buat. Dia dibuat kan? Maknanya dia nak ada tu mesti kena ada orang buat. Dia berhajat kepada orang untuk dia ada. Betul tak? Hatta yang sembah pokok besar. Pokok besar tu nak disembah, dia kena ada yang tanam baru dia jadi pokok. Ataupun monyet yang tolong tanam baru dia jadi pokok. Dia takkan jadi sendiri. Dia berhajat kepada sesuatu untuk dia ada. Pokok tu perlukan air untuk dia terus hidup. Maknanya selain Allah yang disembah oleh manusia adalah berhajat kepada yang lain untuk dia ada. Sedangkan Allah kewujudannya tidak berhajat kepada makhluk bagi kewujudannya. Boleh faham kan? Okey, hadirin muslimin yang dikasihi sekalian. Lepas tu Nabi nak sifatkan lagi Allah kepada mereka. Nak sifatkan, nak fahamkan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan kepada mereka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang seterusnya apa dia? Apa dia? Iaitulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang seterusnya kepada mereka. Nak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Nak katakan kepada mereka, Tuhan kami tidak beranak. Maknanya apa? Tuhan tidak ada anak. Tuhan tak ada anak maksudnya apa? Kenapa nak cerita dalam tu Tuhan tak ada anak? Nak bagi tahu dekat depa-depa semua, ada yang beranggapan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Okey, Nabi Isa tu anak Tuhan. Jadi kita nak kata dalam ayat Quran ni, Nabi jawab, Nabi kata Tuhan tidak ada anak. Kalau Tuhan ni ada anak tuan-tuan, maknanya apa? Tuhan berhajat kepada waris. Bila dia berhajat kepada waris, tuan-tuan, kita manusia ni, kita nak ada anak. Kenapa nak ada anak? Nak ada orang sambung hidup kita. Sambung harta kita. Sambung nama kita. Ni saya, nama saya. Saya ada anak Sofi. Saya harapkan Sofi besok besar, dia jadi ulama besar, jadi mufti. Dia menyambung nama saya. Dia menyambung nama saya. Dibawa oleh dia. Besok Sofi ada anak pula. Okey, anaknya bawa nama atuk dia. Dia kata, atuk aku dulu pernah ceramah dekat nama dia bakery. Dapat makan pau free. Contohnya lah, contoh kan. Dia bangga atuk dia. Dia kata atuk dia. Lepas tu dia cerita kat cucu dia. Maknanya kita ni keturunan orang-orang Muar.
yang memang banyak berdakwah di masjid surau. Contohnya begitu. Contohnya, maknanya apa? Dibawa nama. Saya memerlukan waris untuk membawa nama saya, untuk mewarisi harta saya, untuk bawa sebutan nama saya lepas saya mati. Untuk ada orang doakan sebab saya memerlukan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kalau ada anak, maknanya diperlukan waris. Lalu Quran kata apa? Lam yalid, dia tak beranak, dia tak perlukan anak, dia tak perlukan waris kerana dia cukup kaya dan takkan mati. Kenapa nak perlu waris? Nampak tak? Berbeza dengan orang Kristian yang mengatakan bahawa Tuhan itu ada anak. Faham tak? Ayat ini menafikan akidah itu. Walam yulad. Yulad maknanya apa? Tidak dilahirkan. Kalau sebut dilahirkan maknanya apa? Kalau Tuhan dilahirkan maknanya apa? Hah? Ada keturunan yang mewujudkan dia. Betul tak? Baik. Makcik, kalau seorang itu melahirkan anak, anaknya kuat ke maknya kuat? Dilahirkan baby, maknya kuat ke babynya kuat? Maknya lah lebih kuat daripada baby tadi. Betul kan? Kalau seorang ibu lahirkan seorang anak, pada saat dia dilahirkan atau dimula nak membesar, mak dia lebih pandai atau anaknya lebih pandai? Maknya lebih pandai. Sampai anak tu pergi belajar, lebih daripada mak dia belajar, barulah anak dia lebih pandai daripada mak dia. Tapi dia masa anaknya, maknya lebih pandai daripada anaknya. Betul? Hadirin semua, kalaulah kita katakan Tuhan itu dilahirkan, yang lebih kuat daripada Tuhan itu siapa? Yang melahirkan. Betul? Jadi kenapa kita sembah Tuhan yang dilahirkan, baik sembah yang melahirkan? Betul tak? Logik tak akal kita? Jadi salahlah penyembahan kita. Kita menyembah kepada yang bukan paling kuat. Kita menyembah kepada yang kurang kuat, yang kurang ilmu. Baik sembah kepada yang lebih ilmu, yang ciptakan dia. Ini bukan akidah kita. Akidah kita apa dia? Tuhan tidak memiliki ibu bapa, Quran tidak memiliki yang melahirkan, dia tunggal, sedia ada, tidak ada yang mengadakan dia. Dia mengadakan segala-galanya. Kan senang. Lapang hidup kita, makcik. Lapang. Cuba bayangkan ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan datuk. Dia pergi sembah Tuhan anak. Kita kata tak best lah sembah anak, sembahlah bapa kuat sikit. Kan susah kan? Akidahnya tak sedap. Ini Tuhan macam mana sebenarnya ni? Tuan-tuan, mencari Tuhan adalah fitrah manusia. Tak ada manusia pun yang hidup, dia tak nak percaya ada kuasa yang lebih berat. Mesti ada, cuma salah pilih, tak ada hidayah. Yang ini ambil peti sebagai Tuhan, yang itu ambil laut sebagai Tuhan, yang ini ambil pokok sebagai Tuhan, yang itu ambil matahari sebagai Tuhan, yang ini ambil ikan duyung sebagai Tuhan, yang itu ambil pokok sawit sebagai Tuhan, yang itu ambil patung, batu, besi. Yang paling baik adalah yang mengambil sebenar-benar Tuhan itu sebagai Tuhan Allah. Makcik, sebenarnya untung tak kita jadi orang Islam? Kita punya Tuhan kita betul. Cuma makcik bayangkan, yang hidup dengan kepercayaan seperti itu, puluhan tahun, 60, 70 tahun sampai tua macam kita ni, kemudian mati, masih percaya batu itu Tuhan. Tak rugi ke umur dia. Dan makcik masa lahir, makcik minta ke lahirnya dekat Muar daripada orang Islam? Masa dalam perut tu minta kat situ ke? Minta ke? Minta? Dah pandai doa dah dalam perut? Allah yang tentukan lahir daripada seorang Muslim. Maknanya apa makcik? Kita dapat tahu. Tak, bayangkan je lah makcik, kita lahir ni daripada seorang ibu yang namanya Chong. Ada pun cocok lelaki lah, kan? Namanya Chin Jiang Hang. Aku pakai bantai je. Chin Jiang Hang. Lahir. Agak-agak lahir tu, apakah kepercayaan kita kalau lahir? Nampak tak? Tuan-tuan, makcik semua, saya, Sofi nak tidur. Oh, Sofi nak tidur? Tidur. Tidur sampai tengok kuliah. Nanti masa biasa. Nah, apa tadi saya sebut kena hilang. Tuan-tuan, kalau kita lahir daripada Chin Jiang Hang, lahir itu kepercayaan kita apa? Kepercayaan kita adalah percaya itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan.
Betapa Allah bagi nikmat kat kita semua tuan-tuan, kat saya, tanpa minta kita lahir Muslim. Betul tak Pakcik? Cuba Allah tak bagi yang tu je, tapi dia bagi Pakcik jutawan, hartawan, rupa cantik macam Siti Nurhaliza, suara sedap macam Siti Nurhaliza, kan? Muda tak tua-tua, tapi satu je tak ada, tak Islam. Faham Pakcik? Tak guna juga. Rugi, mak mati besok neraka. Bukan neraka, neraka. Ha? Nampak? Nampak tuan? Dalam banyak-banyak nikmat ni, yang paling besar Allah bagi sebab kita boleh selamat ni adalah kita Islam. Kita percaya Allah tu Tuhan kita, tu je. Tu yang paling besar sekali. Tapi kita iri hati, hasad dengki dengan orang tu dapat tu, orang tu dapat ni, orang tu dapat tu. Kita lupa Allah bagi kita sesuatu yang paling besar. Dan tak ada lebih mahal daripada itu. Dalam diri kita ada percaya Allah Tuhan kita. Bayangkan yang itu dicabut, waliyahzubillah. Apa jadi kat kita? Mati, kata, tak ada nilai mati kita. Betul tak cik? Faham tak kelas kita hari ni? Dah faham, boleh balik dah. Betul lah. Hari ni kali dah hari pertama dia tak boleh banyak-banyak. Nanti kali kedua kita akan gunakan kitab. Kalau dia tak ada kitab, dia tak terarah dan tak terpandu. Okey? Yang dah belajar kitab apa kat sini? Ustaz lain. Semua tak ada kitab, open macam tu je. Kitabnya apa? Saya ada kitab saya sendiri, akidah. Saya punya kitab, buku saya yang kelima saya buat, dah siap, dah cetak. Boleh nak buat kitab tu pun boleh. Kalau nak, sebab hari Jumaat ni tuan-tuan, dia punya kesesuaian dan kesedapan dia adalah kitab tasawuf. Sebab di Jumaat kan, dia lebih kepada kerohanian. Jadi mungkin kita ambil kitab hikam ke contohnya. Ataupun kitab, ni Imam Al-Haddad dia ada satu kitab. Okay, ni saya ada tempat lain tuan. Iaitu kitab tentang tasawuf lah. Kan kita boleh gunakan kitab tu. Nasihat-nasihat, wasiat-wasiat ataupun amalan-amalan ni tentang kerohanian, saya rasa itu baik. Ataupun kita ambil kitab tentang ialah kita dalam usia kita macam ni, kita perlukan banyak nasihat. Kita perlukan banyak ialah kalau nak belajar wuduk ni, saya rasa semua dah khatam 10 kali dah bab wuduk. Sembahyang pun dah khatam banyak kali dah. Kita ambil bab yang boleh mengingatkan kita benda-benda penting dalam perjalanan dan bekalan kita untuk menuju Allah SWT, insya-Allah. Jadi kalau ada tu nanti saya akan bunga rasid. Untuk ada, saya minta dia photostat ke print sikit je lah, tak payah banyak kan. Dalam 10 muka surat yang pertama, kita baca gunakan yang itu. Boleh? InsyaAllah ya. Jadi kitab tu nanti saya akan berhubung dengan dia. Senang, saya bagi dia PDF-nya, dia printkan nanti macam mana. Hikam. Al-Hikam dah ada belajar kan? Majlis Sengabung Ustaz Faiz. Itu hikam dia ada banyak jenis. Ada hikam syekh tu, ada hikam syekh ni. Tapi tak apa, kita ada kitab lain. Contoh antaranya yang baik kita nak belajar, nama kitab tu boleh beli murah je, harganya RM7 je bukunya. Kat Pustaka Husin ada. Iaitu tajuknya Ayyuhal Walad, wahai anak kesayanganku. Wahai anakku. Anakku ni bukan anak-anak tu. Anak muridku yang ditulis Imam Ghazali. Bagus buku tu. Buku tu banyak dengan nasihat, syarat dengan nasihat, syarat dengan ingatan. Pun boleh, baik juga. Ataupun buku-buku lain, nanti biar saya fikir, nanti saya akan maklumkan insya-Allah. Boleh? Okey. Ada soalan nak tanya? Ada 10 minit lagi. Nak tadabbur juga? Boleh, surah lazim. Oh, nak tadabbur. Tadabbur pun boleh. Tapi syaratnya, lepas ni datang, bawa Quran. Terjemahan. Boleh. Setuju, angkat tangan. Oh, macam Menteri Besar Kedah dah semua. Okey. 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 Jadi kita setuju tadabbur pada bulan depan, insya-Allah Jumaat yang ketiga. Jumaat yang ketiga. Jumaat ketiga. Kan?
Dia sebenarnya dalam tadabbur tu memang kira Allah ada. Pasal Quran ni memang kitab rohani. InsyaAllah dia akan ada. InsyaAllah. Okey, itu sahaja dulu. Saya punya pengajian lain kalau di sini di Masjid Sungai Abung setiap hari Rabu duha. Semua ada Ada yang tak ada? Semua ada? Tak ada. Masjid tak ada? Masjid Sungai Abung. Taman udah taman desa? Okey, sahnya. Betul. Belakang sesuara saya kadang-kadang semayang kat situ. Banyak tak ada. Okey, insya-Allah itu saja kita punya pengajian dan insya-Allah kita jumpa lagi dengan tadabbur Al-Quran dan kita mulakan dengan surah Nazim. Pasal surah itu kebanyakannya dah hafal. Okey? Tak apalah belajar makcik. Ada orang kata, dah tua-tua belajar ni macam mana dia kata? Maka kita pun menjawab, mati dalam keadaan belajar lebih baik daripada mati dalam keadaan redha dirinya jahil. Ya. Mati dalam keadaan belajar lebih baik daripada mati dalam keadaan redha dirinya jahil. Dia kata, makcik pergilah kuliah kat masjid. Alah tak payah nanti dah nak mati dah ni, ngamal je lah. Aku belajar pun tak masuk juga dah. Dia kata tak masuk dah. Tuan-tuan, pergi belajar mati dalam keadaan belajar jauh lebih mulia daripada mati redha dirinya tak tahu. Taman syurga. Belum pergi syurga lagi dah masuk taman dah. InsyaAllah. Dan saya minta satu je dekat semua orang, makcik-makcik, ibu-ibu, selalulah doakan saya dalam tahajud tuan-tuan, dalam doa tuan-tuan, semoga Allah kekalkan saya dalam hidayah iman dan Islam dan masukkan syurga bersama-sama kita nanti di akhirat. Hidup ni pendek je makcik, sekejap je. Sekejap sangat. Tak lama nanti ada satu-satu di kalangan kita hilang. Lepas tu giliran saya, giliran kita semua. Bila-bila, anytime kita tak tahu. Tahu-tahu nanti kita akan jumpa balik dalam syurga Allah SWT. Baru kita, Ustaz, ingat tak kita jumpa kat Jalan Daud? Saya baru ikut kelas Ustaz 2 kali je, lepas tu saya meninggal. Saya pun kata, alah makcik. Makcik, sebenarnya saya masuk syurga ni sebab makcik doakan saya malam-malam tu. Allah ampunkan saya. Itu saya minta kat makcik, itu saja makcik. Saya ni orang muda, lalainya banyak, amalnya sikit. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah rahmati kita semua dengan kebaikan majlis kita malam ini. Allah Taala menjadikan kita semua dikumpulkan Allah dunia dan akhirat dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini tak ada yang tidur saya nampak. Okey, yang nak terlena ada tapi tak tidur. Alhamdulillah. Kalau rock tadi bunyi. Okey, Mak Zam, okey, jadi hadirin ada soalan tak nak tanya? Soalan. Ada soalan tanya? Kepaham Melaka? Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar itu saja. Kita berhenti awal pada hari ini. InsyaAllah kali akan datang kita akan ikutlah timing yang diberikan. 4.30 katanya, lebih kurang. Tadi pun kita malam ni betul. Malam ni ada majlis zikir dan selawat di Masjid Parit Raja. Kalau ikutkan saya kena bagi tausiah malam ni kat situ. Ganti kan? Ganti orang lain kan? Ustaz Taufik, betul. Ustaz Taufik. Ustaz Taufik yang pernah jadi qadi sini di sini tu. Anak Pak Kiai. Ya, anak Kiai Syamsuddin. Alhamdulillah. Pengarah Jabatan Agama. Alhamdulillah. Okey, itu saja kita tangguhkan majlis kita pada petang ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya dia. Biar dia belajar.